A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya juga pada malam ni kita terus dirahmati, sihat, Alhamdulillah, cerdas, boleh berfikir dengan baik, boleh menyertai program ni lagi bersama-sama secara istiqamah, iaitu kita dapat bersama lagi pada malam ni, pada malam yang ke-78. Alhamdulillah, malam yang ke-78 berturut-turut kita bersama-sama dalam program Generasi Al-Quran sejak dilancarkan pada 13 Ogos yang lepas. Setiap malam kita bersama dalam program ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan terus setia secara istiqamah mengikuti program kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana yang saya telah maklumkan kemarin, pada malam ni ustaz yang kita undang dah pun berada bersama kita dalam Google Meet ni. Jadi rasanya insya-Allah kita dapat meneruskan program kita. Kita boleh mula meneruskan program kita, insya-Allah. Semoga Allah membantu kita supaya program kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyelesaikannya dengan baik, insya-Allah, pada malam ni. Jadi bagi memudahkan majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka seperti biasa dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini seperti mana saya maklumkan adalah siri yang ke-78, insya-Allah, dan tetamu yang kita sebutkan semalam yang ada bersama kita pada hari ini adalah Al-Fadil Ustaz Abhar Hazi bin Haji Abdul Alim. Setelah ada bersama kita, insya-Allah kita akan dalam siri ke-78 ni kita akan jalankan program seperti biasa, program Generasi Al-Quran, di mana kita akan adakan dalam 3 slot ataupun 3 segmen, iaitu segmen yang pertama kita akan membaca Al-Quran mengikut bacaan ustaz, di mana kaedah yang kita gunakan, banyak kita gunakan sebelum ni adalah seperti mana bacaan Yasin, ada kalifah. Jadi ustaz akan guru kita, yang akan menjadi guru kita, akan membaca dan kita akan dengar di rumah dan seterusnya kita akan baca di rumah, insya-Allah, seperti mana kita baca Yasin mengikut bacaan khalifah. Walau bagaimanapun, sekiranya ustaz ada kaedah ustaz sendiri, ustaz nak minta kami buat kaedah macam mana pun, insya-Allah kami akan ikut kaedah yang ustaz pilih, insya-Allah. Kemudian selesai baca Al-Quran, saya mohon kepada ustaz untuk terus sambung dengan slot yang kedua, itu slot tazkirah, di mana slot ni kita namakan sebagai Kulten, iaitu kuliah 10 minit. Sebenarnya untuk pengetahuan Haji Abdul Alim dan juga Ustaz Abhar Aziz, kami ikut kaedah yang dilakukan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Sarawak Selatan yang selalu mengadakan dalam perjumpaan
SPI, Sektor Pendidikan Islam, buat apa kultik ataupun mereka buat kuldim, kuliah 5 minit atau kuliah 3 minit macam tu, kuliah 7 minit. Kami nak panjang sikit, jadi kami namakan dia sebagai Kulten, insyaAllah. Jadi walau bagaimanapun, oleh kerana program kita buat ni selepas Isya dah tak ada apa dah lepas ni, semua orang pun dah tenang dah. Dah balik daripada pasar raya, semua dah balik ke rumah dah. InsyaAllah sebenarnya tidak ada had lah. Bukanlah kita kata Kulten tu maksudnya mesti tepat 10 minit tak. Jadi kalau Ustaz nak apa sampaikan tazkirah, insya-Allah kami akan dengar walaupun berapa minit, insya-Allah. Jadi selesai baca Al-Quran, mohon Ustaz terus sambung dengan slot tazkirah tersebut. Lepas tu kita akan masuk ke slot ketiga. Dalam slot ketiga ni adalah slot interaksi. Untuk slot interaksi ni adalah slot yang kita sembang-sembang santai, nak tanya soalan, nak berkenalan, kemudian nak berkongsi maklumat, nak bagi idea dan sebagainya. Kita buka kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk slot ni kita minta kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh berinteraksi dengan Ustaz, tetapi terhad untuk beberapa orang saja mengikut kesesuaian masa yang ada, insya-Allah. Itu lebih kurang kandungan program kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi memastikan program kita ni berjalan dengan baik, yang pertama saya nak, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, nak sangatlah kalau boleh tuan-tuan, mohon sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memasang kamera tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan pasang kamera tuan-tuan dan puan-puan, supaya tujuannya supaya kita Ustaz boleh rasa kita ada bersama di sini. Ustaz yang mengajar akan boleh rasa kita ada bersama, menemani Ustaz. Ustaz tahu kata kita fokus terhadap apa yang disampaikan, rasa ditemani. Kalau kita tak buka, tak tahu, nampak nama saja, nampak gambar saja, tak tahu adakah kita fokus atau tidak. Jadi ini akan menimbulkan, kalau kita buka, akan memberikan lebih semangat kepada penceramah ataupun tazkirah kita. Jadi mohon kepada tuan-tuan, bolehlah buka daripada sekarang tuan-tuan punya video, tuan-tuan dan puan-puan pasang supaya kita rasa kita bersama dalam program ini, insya-Allah. Jadi yang kedua, mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk senyapkan tuan-tuan punya mikrofon, offkan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan, supaya tak mengganggu penyampaian yang Ustaz sampaikan. Kerana suatu sesi Ustaz nanti hanya mikrofon Ustaz saja yang terpasang. Jadi barulah kita dapat dengar dengan jelas. Kalau ada 2 mikrofon terpasang pun memang ada gangguan. Tambahlah kalau 3, 4 telefon lagi, kita tak dapat dengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi 2 perkara tu yang penting sangat yang nak dipesan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai adab kita berguru secara maya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ni kita akan terus sekali lagi bacaan 2 muka surat Al-Quran kita. Bagi dalam surah, kita akan baca surah Al-A'raf ayat 52 sampai 67, muka surat 157 dan 158. Jadi tuan-tuan boleh buka Al-Quran, mushaf Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 157 dan juga 158. Kita akan baca daripada surah Al-A'raf ayat 52 hingga 67, insya-Allah. Jadi saya rasa kita semua dah bersedia. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abhar Hazi bin Abdul Halim untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Terima kasih Cikgu Haji Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan terus kepada bacaan surah Al-A'raf ayat ke-52, bermula dari ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحيم قد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون البلد الطيب يخرج نباته بربه الذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين بلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada bacaan surah Al-A'raf daripada ayat 52 sehingga 67. Saya difahamkan untuk meneruskan dengan Kulten. Saya pun baru dengar Kulten ni apa dia. Punya kuliah 10 minit. Dia campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Tak boleh, tak ada masalah. InsyaAllah saya mau faham. Mulakan pengurusi majlis. Terusnya bunda-bunda ayahanda dan guru-guru saya yang berada dalam ni. Tengok saya, tengok Allahu Akbar. Ada guru-guru saya berada bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah saya akan teruskan dengan Kulten. Seronok pula sebut Kulten lah Cikgu Rahim. Okey, baik. Saya nak kongsi di mana mungkin kisah ni masyhur dalam kalangan kita. Tapi apa yang saya nak bawa ni adalah satu kisah mengenai seorang tokoh Islam yang mana namanya Rabi'atul Adatina. Rabi'atul, kisah di mana Rabi'atul Adawiyah ni dengan pencuri dengan Rabi'atul Adawiyah. Siapakah Rabi'atul Adawiyah ni? Rabi'atul Adawiyah ni dia hidup di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dia juga adalah salah seorang daripada orang yang jenazah Al-Imam Asy-Syafi'i.
dia ni diangkat, nama dia diangkat di dalam, dia juga adalah seorang wali Allah. Dia seorang perempuan tapi dia adalah wali Allah. Pada satu hari di rumah dia tak ada di rumah lah. Mungkin dia keluar. Lepas tu ada seorang pencuri ni, dia cuba masuk ke dalam rumah Rabi'atul Adawiyah. Jadi bila dia masuk dalam rumah Rabi'atul Adawiyah, dia masuk dia tengok tak ada apa nak curi. Tak ada apa nak curi. Dia tengok rumah kosong. Yalah, dia masuk rumah siapa? Rumah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seorang waliullah. Jadi bila mana kata wali Allah ni, dia betul-betul mengejar akhirat, rumah orang akhirat. Kita kata rumah orang akhirat istilah dia. Jadi pencuri itu dia salah rumah lah. Patutnya dia pergi masuk rumah mana datuk ke, menteri ke, mana-mana ke, dia masuk baru dia. Kalau dia masuk rumah orang yang mengejar harta benda dunia, maka akan jumpa benda-benda dunia untuk dia curi. Tapi dia masuk rumah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, yang mana seorang wali Allah. Duk fikir, tak ada apa nak curi ni. Kalau kata tak dapat barang, dapat orang pun jadi. Jadi pencuri ni pun dia menantikan kepulangan tuan rumah. Orangnya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, terus pencuri ni kunci pintu. Dia kunci pintu. Dia nak buat apa? Dia kata dekat Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, aku nak rogol lah. Contoh lah, bahasa utara lah kita pakai lah. Dia nak merogol wali Allah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Jadi bila dia nak rogol tu, apa kata Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah? Dia kata boleh, tapi dengan syarat. Dia bagi syarat dekat pencuri tu. Jadi pencuri tu kata, apa dia? Apa dia syarat dia? Maka Rabi'atul Adawiyah pun kata, pergi ambil wudu yang sempurna untuk solat. Kemudian setelah ambil wudu, 2 rakaat solat sunat taubat. Jadi pencuri pun fikir, yang tu je syarat dia. Mudah. Jadi dia pun pergi ambil wudu, kemudian dia pun nak solat. Elok-elok dia angkat takbir, dia solat. Maka Rabi'atul Adawiyah pun mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba depan aku ni sekarang ni, dia adalah milikmu, hatinya adalah milikmu, ambillah hati dia. Maka setelah selesai, dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia bangun. Kemudian Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah bertanya kepada dia, macam mana sekarang? Nak berzina tak? Tiba-tiba, maka dengan kuasa Allah dan izin Allah, air mata keluar orang pencuri yang dah nak tukar title sikit lagi jadi perogol. Dia dah bertaubat. Dia kata apa? Sungguh wallahi aku tidak mahu berzina. Kerana apa? Kerana takutkan Allah. Jadi poin dia kat sini, saya nak bagi tahu kepada bunda-bunda, ayahanda, guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat bagaimana Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah menangani masalah yang sebegitu rupa. Dengan tenang. Bila mana kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu ingat pada Allah, maka Allah juga akan bersama dengan kita. Macam mana tu? Ada ayat Al-Quran yang membuktikan. Jadi ayat Al-Quran itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, daripada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر
بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. Azim. Apa maksud ayat ni? Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang. Tenteramlah hati mereka dengan zikrullah. Wilah dengan zikrullah itu tenang, tenteramlah hati manusia. Sadaqallahul Azim. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Jadi ayat ini nak memberi kita pengajaran bahawa bila mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Bukan sahaja hati kita tenang, maka kita nak, bila kita hati tenang ni buaya sekalian, kalau hati kita ni duk geram, maka bila nak buat kerja jadi tergopoh macam mana, nanti dia jadi tak jadilah orang kata. Jadi sampaikan ayat ini kepada bonda ayanda supaya untuk kita apa? Sentiasa zikrullah, ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bila hati kita tenang, maka insya-Allah kita menjadi ahli syurga. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang hatinya tenang untuk masuk ke dalam syurga. Dekat mana tu? Kita boleh lihat pada surah juzuk 30. Apa dia ayat dia? Allahu Akbar. Ustaz cari. Hilang pula. Maksud dia, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada aku dan masuklah ke dalam syurga. Itu maksud ayat dia. Ya Allah Ta'ala menyeru di dalam Al-Quran orang yang jiwanya tenang. Jadi relate-nya kedua ayat ini, bagaimana kita nak mendapatkan ketenangan? Dengan zikrullah, sentiasa berzikrullah. Selalu waktu mana yang paling mustajab sekali? Waktu sepertiga malam. Bila mana kita tidur, kita bangun 2-3 pagi ke. Kalau kata tidur pukul 2, kita bangun pukul 3 pun boleh, tak ada masalah. Solat tahajud, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita sentiasa mengingati Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bila mana kita dekatkan diri kepada Allah, maka insya-Allah hidup kita akan tenang dan tenteram. Jadi saya rasa setakat itu sahaja tazkirah saya. Setakat itu sahaja cool 10 daripada saya. Sampai dah 10 minit, tak tahu. Kalau lebih kurang kata apa? Lebih kurang minta halai. Cikgu Rahim. Okey. Jadi setakat itu saja. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada malam ni kita bertuah dapat bersama dengan Ustaz Abhar Hazi bin Haji Abdul Alim kita. Kita disajikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam ni dengan baik sekali, insya-Allah. Dan kita dapat dengar dan dapat kita menenangkan diri kita. Ustaz kata tadi, dengan zikrillah kita hati akan menjadi tenang, kita dapat bacaan yang baik dan kita pun dengar dan kita pun dapat tenang bersama dan dapat mengikutinya dengan baik, insya-Allah. Jadi seterusnya dengan tazkirah yang disampaikan, insya-Allah, dengan kisah wali Allah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah tadi, di mana wali Allah berkenaan Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah mohon kepada Allah SWT
untuk menenangkan hati pencuri yang masuk ke rumahnya dengan cara supaya memintanya, meletakkan syarat supaya dia zikrullah, mengingat Allah dengan bertaubat dan solat, insya-Allah. Jadi dengan itu memang hatinya ditendang dan doa wali Allah diperkenankan dan dia berubah menjadi seorang yang bertaubat kepada Allah dan menyedari kesilapannya. Wallahu alam. Itu yang kita dengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan salah satu cara untuk berzikrullah adalah dengan membaca Al-Quran dan mentadaburnya dan lain-lain, insya-Allah, seperti mana yang Ustaz terangkan tadi. Memang tertarik sekali dengan bacaan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan semua, sebelum saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz kita ni, sukarlah saya memperkenalkan sedikit. Yang pertama yang saya nak perkenalkan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Abhar Hazi bin Haji Abdul Alim ni sebenarnya adalah Johan Majlis Tadarus Al-Quran sekolah-sekolah tingkat kebangsaan 2 tahun berturut-turut, iaitu bahagian tahfiz Al-Quran. Jadi hebat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nibung Tebal. Jadi dapat sampai ke peringkat kebangsaan, menjadi Johan di peringkat kebangsaan. Saya dimaklumkan kata 2 tahun berturut-turut daripada sekolah aliran biasa lah, kalau kita kata Seri Nibung, walaupun sekolah tu adalah pilihan, tapi dapat menjadi Johan di peringkat kebangsaan. Ini adalah satu yang luar biasa. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Ustaz dalam usia yang muda. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni saya dimaklumkan tadi, Ustaz baru berusia 23 tahun. Semalam kita Ustaz Muhammad bin Haji Bakri berusia 26 tahun. Hari ini kita tetamu kita lagi muda, sama hebat dengan Ustaz yang tampil semalam. Jadi selain daripada itu, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang setakat yang saya tahu, Ustaz masih lagi belajar di pusat tahfiz, pengajian tahfiz kitab negeri Pulau Pinang, dekat masjid negeri sana. Saya dengar cerita pula daripada pusat zakat, insya-Allah kitab pusat pengajian tahfiz kitab akan berpindah ke Batu Kawan. Dah ada tapak dah, akan jadi universiti pula. Selepas ni akan menjadi universiti di bawah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Tak lama lagi, tak tahu lah pembinaan dia mengambil masa berapa tahun. Jadi ramai dah lahir di kitab dekat masjid negeri tu, ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Jadi kita rasa, kita doakan semoga Ustaz Abhar Hazi juga akan menjadi lebih terselah dan lebih berjaya, lebih menjadi da'i ataupun ustaz yang dapat memberi rahmat ataupun dapat mengajar dan memberi petunjuk ataupun berdakwah kepada generasi kita yang akan datang supaya menjadi orang yang lebih baik, menjadikan Malaysia negara yang mempunyai Muslim, mukminin yang hebat-hebat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang saya tahu sedikit sebanyak mengenai Ustaz. Mungkin betul, mungkin salah. Walau bagaimanapun, saya rasa saya nak minta juga Ustaz Abhar Hazi untuk memperkenalkan diri, memberi takruf, sedikit takruf, supaya memotivasikan ahli jemaah yang ada dalam grup ni untuk bersembang. Nanti bila saya buka kepada sesi interaksi, orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Mungkin yang saya sebut ni sikit je. Jadi mungkin Ustaz boleh tambah lagi
Jadi nak minta kepada Ustaz untuk memberi takruf, buat takruf sedikit supaya kami lebih tahu, lebih kenal Ustaz. Dengan itu ahli jemaah mungkin seronok boleh bersembang dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nama penuh saya Abhar Hazi bin Halim. Cuma Cik Abdul Rahim ni dia kenal lah ayah tu, kawan-kawan. Orang kata apa? Kawan-kawan. Okey. Saya bersekolah rendah tu di SK Seri Sentosa. Dan kemudian melanjutkan ke sekolah menengah, sebelah sekolah tu je. Sekolah menengah kebangsaan Seri Nibong. Selama 5 tahun lah, daripada Form 1 sampai Form 5. Kemudian memang berminat untuk meneruskan pengajian dalam bidang tahfiz ni. Cumanya kita bagi settle, orang kata apa, dalam Malaysia ni kena ada SPM tau. So kena ambil SPM dulu. Dan dah habis SPM tu baru sambung ke College Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang. Kitab, dia panggil Kitab Pulau Pinang. Dia akronim lah untuk College Islam Teknologi Antarabangsa. Itu yang nama kitab tu. Okay. Kemudian saya mengambil jurusan Diploma Tahfiz, elektif Qiraat. Jadi okey, masih lagi menuntut di College Islam Teknologi Antarabangsa tu. Berbaki lagi 1 sem insyaAllah. Mohon doa daripada bunda yang dia sekalian. InsyaAllah. Jadi saya masih menetap di Nibong Tebal juga. Buat masa PKP ni, mereka buat kelas macam ni juga. Kelas dalam Google Meet. Budak-budak tahfiz tasmek online. Tasmek online. Sama dengan guru halaqah masing-masing lah. Jadi saya rasa itu saja kot Cikgu Abdul Rahim. Saya tak tahu ta'aruf macam mana. Yang tu je lah. Boleh dah, insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz di rumah ada studio ke? Nampak macam studio Saya tu. Dengan suaranya, dengan apa kesan suara dia semua. Ui ya. Nampak macam apa studio. nama, Ustaz ada studio di rumah ke? di musim PKP ni saya bersama dengan kawan tu ada buat satu page dekat Facebook. Kalau boleh benda-benda dengan yang anda boleh follow page tu, nama dia Usrah Ilmu. So search Usrah Ilmu dan boleh follow. So dekat situ kami buat live. Kami buat live FB lah. Pagi jam 5 pagi kita buat munajat, kemudian petang kita ada buat bacaan maghfurat. Bacaan maghfurat. Hari-hari juga. Sama macam program ni lah, hari-hari juga. Cuma waktu dia berbeza. Jadi kalau free boleh lah sama-sama menonton live dekat FB page Usrah Ilmu. Yang tu yang dia nampak macam studio sikit tu. Oh, tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh lihat dan dapat ilmu perkembangan mengenai Ustaz dan kawan-kawan dia setiap hari melalui page Usrah Ilmu di FB. Page dekat apa Facebook Usrah Ilmu, insyaAllah. Bersiaran 5 pagi ada. Lepas tu nanti nak buat al-maksurat satu hari dua kali ke Ustaz? Satu hari 2 kali siaran. Ya betul. Alhamdulillah. Jadi dia adalah bila page tu maksudnya dia buka kepada public lah. Memang kita boleh tonton lah kan, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan. Boleh berinteraksi kan dalam page tu? Kat Facebook. Boleh interaksi melalui komen. Komen Nanti saja. kita live, kemudian selalu follower akan ikutlah dari rumah masing-masing. Kan? Itu beza dia dengan Google Meet. Google Meet kita Beza. boleh berinteraksi langsung, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa saya nak kata? Saya buka kepada tuan-tuan dululah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, untuk berinteraksi dengan Ustaz. Saya tak tahu nak kata apa orang. Memang saya rasa syukur ada anak muda yang seperti ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak buka kepada tuan-tuan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan dan puan-puan.
Haji Bukhari. Nak mula dulu ke? Ustaz kenal kot Haji Bukhari. Ayah kenal sangat lah Haji Bukhari. Kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar ada line ke ni? Boleh dengar. Jelas. Okey, hujan ni. Hujan. So, alhamdulillah tanya Syahbaz, satu yang bagi kami lah, bagi saya nampak sesuatu jejak yang orang kata mendepani kehidupan daripada SPM terus kepada tahfiz tu. Sebab kita selalunya kalau Johan tu SMKA, Johan musabaqah SMKA, ni ada selingibung. Ni maknanya sesuatu yang lain. Cuma nak berkongsi sikit, nak tanya Ustaz lah. Di kitab ni, silibus dia, subjek-subjek dia apa selain daripada Al-Quran Ustaz? Kita boleh kongsi yang tu? Boleh. Okey, terima kasih Haji Bukhari. Dekat kitab ni selain dia ada 2 kos yang main lah. Yang pertama tahfiz, kemudian yang kedua syariah. Okay, tahfiz ni pula dia ada pecahan dia. Tahfiz, macam saya cakap tadi, macam saya elektif qiraat. So fokus subjek yang subjek teras dan subjek wajib ni adalah subjek qiraat. Contohnya macam tarikh qura, dhabtul Quran, tarikh mashaf semua tu, itu adalah antara subjek-subjek untuk elektif qiraat. Tapi kalau ambil elektif lain, dia ada elektif syariah dan juga elektif dakwah. Elektif syariah ni akan mengaji bab fiqh lah, banyak fiqh muamalat, fiqh muqarran ke, macam-macam. Jadi itu untuk tahfiz yang kalau tahfiz dakwah dia ada masuk ilmu mantiq, apa lagi macam-macam lah. Cuma saya tak berapa nak maklum sangat pasal subjek sebab saya fokus pada qiraat je. Dan satu lagi kos adalah syariah. Syariah ada 2, syariah Islamiah dengan syariah kewangan. So yang syariah Islamiah ni akan belajar mengenai macam nak jadi hakim tu lah, hakim syar'i kan. Yang kedua kewangan, dia akan banyak belajar pasal financial, kemudian ada selit sikit pasal fiqh muamalat, yang itu. Kemudian sekarang ni Kolej Islam ni dia dah berkembang. Macam Cikgu Rahim cakap tadi nak buat dekat Batu Kawan tu, saya tak sure pula dah jalan ke belum projek tu. Cumanya sekarang kitab dekat Pulau Pinang sebelah Masjid Negeri tu, dia orang tengah buat renovation. So tiada lagi budak-budak yang akan menetap di asrama dalam kitab. So dekat situ tu dah jadi Penang Islamic Digital Library, sedang dibina lah di situ. Kemudian wajah kitab sekarang ni pun dah berubah lah. Dan juga yang paling penting sekali, kos pun dah bertambah. Ada pengajian Islam, ada diploma kaunseling, dah bertambah, dah lagi banyak lah. Cuma yang main, yang awal-awal masa saya masuk dulu, ada syariah dengan tahfiz sahaja. Itu sahaja, wallahu a'lam. Jazakallah. Iya. Tuan-tuan yang lain, silakan. Tadi saya nampak Cikgu Nora ada ke? Cikgu Nora. Ada. Alhamdulillah. Ada Ustaz Abah, ada. Ikut daripada penanti Abah. Segan. Daripada mana? Penanti, cikgu ikut penanti lah ni. Semoga sihat-sihat selalu lah cikgu. Amin, sihat, alhamdulillah. Sihat cakap orang tua. Allah. Doa saya semua. InsyaAllah doakan cikgu juga. Seronok dengar. Cikgu Nora apa? Cikgu Abahar dengan masuk sekolah rendah ke sekolah tinggi ibu? Masa sekolah rendah, insyaAllah semua adik-beradik Abahar saya biasa pegang. Dulu saya duduk di Jawi 23 tahun, Cikgu Rahim.
Dekat SK Jawi 23 tahun. No, saya mengajar di sekolah Sri Sentosa 14 tahun, SK Jawi 6 tahun, kemudian baru balik. SK Jawi ni lebih kurang tu lah saya duduk di sana 23 tahun. Kemudian bila suami pencen baru saya balik mai penanti sini. Cikgu Nur Hashimah bagi link sini, seronok saya. Apa tu Cikgu Nora ada apa-apa nak sembangkan nak dengan Ustaz, nak tanya soalan ke apa ke? Silakan. Tak ada, alhamdulillah tak ada. Tapi saya memang terharu, saya suka sangat dengar suara dia, ya Allah. Allah. Ngaji dia nanti kalau esok Cikgu Rahim masukkan dalam link esok boleh ulang-ulang. Alhamdulillah. Cikgu Nur Hashimah Ansor. Nama disebut tadi. Cikgu Nur Hashimah Ansor, ada apa-apa nak berinteraksi dengan Ustaz? Silakan. InsyaAllah tak ada apalah. Tapi tumpang banggalah insyaAllah dengan Cikgu Halim pun. Memang kami sahabat sepengajian masa cara orang tua-tua belajar lah itu. Jadi tu yang saya pun maklum pada Cikgu Nora bila tengok anak Cikgu Halim pun tumpang banggalah dengan kejayaan anak kawan-kawan apa semua. tak ada apa dah kot, insyaAllah itu saja dah. Masya Allah. Tabarakallah. Sambung lagi Ustaz nak tanya. Angan-angan ataupun prospek masa depan ataupun cita-cita keazaman Ustaz. Habis kitab ni Ustaz nak melangkah di mana tu? Tu nak tanya tu. Saya Allah. Saya tak boleh nak merancang lagi ya. Bukan kata tak boleh nak merancang. Maksudnya sekarang ni saya tengah fokus untuk khatamkan hafalan. Lepas khatam tu baru saya nampak nak pergi mana. Begitu. Cuma sekarang ni yang menjadi orang kata apa, landasan untuk saya menguatkan hafalan tu adalah dengan menjadi menjadi imam lah. Di seluruh negeri Pulau Pinang ni, kalau mana kata jemput saya pergi lah. Selalunya bulan Ramadan lah yang paling ketara sekali. Bulan Ramadan dijemput sebulan tu memang selalunya penuh lah. Setakat ni yang tu dulu jadi imam jemputan. Belum bercadang lagi. Dan saya juga macam nak melanjutkan pengajian jugalah kalau ada rezeki tu. Rezeki tu nak sambung mengaji dalam bidang tahfiz ni juga. Tapi kalau orang kata apa, kalau tak susah tu tak lama belajar lah. Saya nak cikgu. Saya jadi segan bila cikgu ada. Teman-teman ayah saya pun tak ada. Itulah Haji Bukhari. Terima kasih kerana bertanya. Ustazah Maimun. Ustazah Maimun. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenal ni, Abah Har kenal. Yang mana ni? Oi. Awak tak kenal. Abah Har pun ni. Awak tak kenal tu. Tadi Ustazah tak buka apa video. Jadi yang ni buka video bagus deh. Kenal tu. Abah Har pernah main rumah genduri dengan Ustaz Asyari. Macam mana? Pernah datang rumah dengan Ustaz Asyari. Ustaz Syahri Syamsuddin. Ni Ustazah ni Mak Ikram, Zul Ikram. Ya. Kena. Tadi tu segan. Patut dia jemput Zul Ikram tu mai. Dia baru sampai hari ni, baru mendarat di KLIA dari Mesir. Dah habis dah pengajian dia kat sana. Habis, kemudian kena kuarantin 10 hari dekat KL. Dekat sana tu dia kampus syariah ke? Syariah. Apa namanya, Abah kalau tak silap, Abah pernah Johan dari sekolah rendah lagi kan? Johan hafal tu. Dari sekolah rendah.
dari SK Sentosa dah. 2 tahun juga di sekolah rendah kan? Saya masuk daripada darjah 4. Masuk darjah 5. Masuk darjah 5, 6 tu tahun 2010 tu baru pergi ke kebangsaan. Dapat nombor 3 tahun 2010 lah, dekat Terengganu time tu. Ya, tahniah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Terima kasih hadir. Ya, salam kat Ustaz. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Al-Bahar Hazi bin Halim ni adalah anak kepada Cikgu Abdul Halim Roslan, mantan guru besar Sekolah Kebangsaan Sungai Setak, tak saya. Dan juga bondanya adalah Puan Fauziah binti apa saya lupa. Haji Juga Abdullah. merupakan Puan Haja Fauziah binti Haji Abdullah terakhir ataupun masih lagi ke saya tak pasti. Jadi terakhir sebagai guru besar ataupun pengetua jugalah. Guru besar di sekolah agama Al-Amin dekat Simpang 3 tu. Dekat Simpang 3. Itulah latar belakangnya. Saya yakin dengan didikan, acuan dan channel yang dibuat oleh ibu bapa, lahirlah seorang yang hebat seperti ustaz kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita doakan semoga apa yang dicita-citakan oleh kedua ibu bapa Ustaz Al-Bahar akan tercapai seperti mana yang dihajatkan, iaitu yang saya rasa lah apa yang mereka hajatkan itu menjadi pakar analisis yang bergemerlapan cahayanya, gemilang. Sebab tu makna nama Al-Bahar Hazi. Untuk kita betul ke Al-Bahar Hazi tu maksudnya? Pakar analisis yang bergemerlapan. Itu dia. Jadi kita doakan semoga mencapai cita-cita kedua ibu bapa. Amin. Melahirkan seorang anak yang soleh. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada Ustaz. Semoga apa yang Ustaz hajatkan Allah kabulkan insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah untuk sesi kita pada malam ni, berinteraksi dengan Ustaz. Kita pun dah nak mencapai 10.30 seperti mana yang kita jadualkan. Ustaz macam Ustaz sembangkan tadi, kalau Ustaz ada lagi kawan-kawan yang boleh nak berkongsi dalam program ni, Ustaz boleh maklumkan nama dan juga nombor telefon send kat saya, insya-Allah saya akan jemput mereka. InsyaAllah boleh. Mana yang saya sebutkan, melalui program ni kita menjemput seberapa ramai yang mungkin tetamu ataupun ustaz untuk berkongsi bersama-sama kita daripada kalangan yang ustaz-ustaz yang dah senior dan juga ustaz-ustaz yang baru untuk menunjukkan dan mendedahkan mereka kepada publik untuk bercakap di depan publik, insya-Allah. Jadi cikgu amat mengadukan apa sekiranya ustaz boleh bantu dalam hal tu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk besok tetamu kita adalah Ustaz Ismail bin Porigi. Ustaz Ismail Porigi akan bersama kita. Ustaz Ismail Porigi ni pernah jadi pengetua Sekolah Menengah Agama ataupun SABK Al-Mahadul Islami Tasik Junjung. Dia pernah jadi pengetua situ. Sekarang ni tukar ke sekolah DMW, Dairatul Ma'arifil Wataniyah 2. Tak berada di situ sekarang ni. Dia akan menjadi tetamu kita untuk malam esok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya sampai setakat ni dia program kita. Jadi sebagai penutup dia, saya mohon kepada Ustaz Al-Bahar Hazi untuk bacakan doa untuk kesihatan dan kejayaan kita semua dunia akhirat,
untuk kami aminkan bersama. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, selesailah sudah program siri yang ke-78 kita pada malam ni. Saya bagi pihak Jawatankuasa Surau Taman Jawi Jaya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang telah sudi bersama kita pada malam ini, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah menyertai program kita. Sehingga kita jumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.